Ya, Auda, kembali lagi bersama kami di Rampai Pagi bersama saya Umu dan juga Sarina. Dan seperti yang kami janjikan, selepas ini akan ada wawancara dalam segmen Security Brunei, Cyber Security Brunei. Dan tajuk yang bakal kami kongsikan bersama Auda pada pagi ini ialah mengenai dengan pengenalan digital video forensik bersama dengan narasumber kita yang mulia Tuan Abdul Kadir bin Zaidi, di mana beliau pun sudah berada di sebelah kami. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi topik yang akan kita bawakan pengenalan digital video forensik dalam segmen Cyber Security Brunei. Sebagai mukadimah mungkin dapat menerangkan berkenaan tajuk yang kita ni bentangkan hari ini. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada pagi ini, selamat pagi kepada Puan Umu dan Puan Serina serta para penonton Rampai Pagi pada hari ini. Terlebih dulu, saya Abdul Kadir Zaidi dari pihak Cyber Security Brunei ataupun CSB ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas jemputan wawancara Rampai Pagi pada hari ini. Dan juga memberikan peluang kepada pihak kami untuk berkongsi maklumat tentang topik berkaitan dengan digital forensik. Jadi, apakah perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak Makmal Digital Forensik Kebangsaan? Untuk maklumat para penonton, Makmal Digital Forensik Kebangsaan ataupun National Digital Forensics Laboratory merupakan salah satu unit di bawah Cyber Security Brunei ataupun CSB, selain daripada unit Cyberwatch dan juga unit Brusert. NDFL juga berfungsi sebagai pusat kecemerlangan dalam memudah cara segala bentuk penyiasatan forensik digital dan memberi akses eksklusif kepada agensi-agensi undang-undang dan penyiasatan yang tertentu sahaja. Ya, jadi itulah ya seperti yang dinyatakan antara lain perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak Makmal Digital Forensik Kebangsaan ataupun NDFL. Jadi dapat barangkali diterangkan, dihuraikan lagi antara perkhidmatan yang ditawarkan oleh NDFL ataupun Makmal Digital Forensik Kebangsaan ini, Tuan. Silakan. Perkhidmatan yang ditawarkan oleh National Digital Forensic Laboratory ataupun NDFL di antaranya adalah seperti pengurusan kes ataupun case management, forensic computer, forensic telefon pintar ataupun mobile forensics, forensic video, pelanggaran keselamatan siber ataupun cyber security breach, perkhidmatan pemilihan data ataupun data recovery, dan juga perkhidmatan sanitasi media ataupun media sanitization services. Jadi mungkin juga dapat dikongsikan ni bersama dengan penonton, apakah dia forensik video? Right. Secara ringkasnya, forensik video terlibat dalam proses pemeriksaan ataupun examination, juga analisis rakaman video yang diterima dari pihak yang berkuasa. Video-video ini contohnya dari CCTV, telefon bimbit, digital camera, dan juga video-video yang pernah dimuat naik ataupun diupload ke laman web media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube dan sebagainya. Iaitu dengan tujuan untuk menggunakan sebagai bahan bukti di mahkamah. Jadinya apa yang kita faham di sini, NDFL ini hanya menganalisa video-video yang dihantar daripada law enforcement ataupun penguasa undang-undang sahaja. Betul, Puan. Jadi itu yang perlu kita ni faham. Dalam hal ini juga kami ingin mengetahui siapa yang terlibat di dalam video analisis ataupun menganalisis video tersebut. Yang terlibat dalam membuat video analisis tersebut ialah video analisis ini hendaklah dilakukan oleh seorang penganalisa yang diperakui ataupun yang dipanggil Certified Digital Forensics Analyst.
di mana penganalisa-penganalisa ini termasuk saya sendiri telah diberikan latihan ataupun kursus-kursus yang berkaitan dengan video forensics ataupun field yang lain yang diiktiraf oleh makmal kami sendiri, iaitu National Digital Forensics Laboratory. Video analysis ini juga diproses ataupun diexamine dengan alat-alat yang berteknologi terkini mengikut amalan protokol yang terbaik. Ini adalah untuk memastikan proses video rakaman itu dianalisa mengikut prosedur yang tepat dan sempurna. Jadi mungkin juga boleh dikongsikan apakah di antara teknik-teknik yang dilakukan dalam proses video analisis tersebut? Okay, Puan. So kalau video forensik mengenai soalan yang diajukan, video forensik merangkumi penajaman video, pengubahsuaian kecerahan, memperlahankan dan juga memperlajukan rakaman video agar perincian video ataupun detail of the video lebih mudah dilihat untuk proses-proses selanjutnya. Teknik-teknik video analysis adalah seperti exposure correction, deblurring, perspective correction, video stabilization dan banyak lagi. Paparan berikutnya kami ingin mengongsikan dua gambar sebelum dan selepas proses video analisa dilakukan. Contoh teknik yang kami tunjukkan pada hari ini adalah seperti perspective correction, frame averaging dan juga photogrammetry. Jadi apapun gambar, mungkin gambar di kaca TV dapat dijelaskan lebih lanjut lagi, Tuan. Contoh pertama yang dipaparkan di skrin, gambar berikut menunjukkan di sebelah kiri Auda, menunjukkan sebuah kereta dengan license plate yang tidak seberapa jelas atas sebab sudut yang agak tipis. Dengan menggunakan teknik perspective correction, saya menempatkan 4 sudut plate lesen yang tertera di gambar tengah. Lalu perisian forensik ataupun forensik software kami akan membuat proses renggangan ataupun stretch plate lesen tersebut. Setelah melakukan proses perspective correction, Auda boleh melihat hasilnya yang lebih jelas lagi di gambar yang sebelah kanan. Baik ya. Jadi itu baru diterangkan mengenai dengan bagaimana penganalisaan menurut perspektif correction sebelum dan juga selepas dianalisis. Kalau dinyatakan tadi ada beberapa teknik yang digunakan dalam proses penganalisaan video tersebut, iaitu perspective correction, frame averaging dan juga photogrammetry. Jadi lanjut juga kepada penerangan untuk frame averaging. Bagaimana? Untuk teknik frame averaging, gambar yang dipaparkan, gambar dipaparkan di sebelah kiri Auda adalah gambar kereta dengan butiran-butiran yang tidak seberapa jelas. Ini disebabkan dengan gambar itu ataupun video dirakam dalam keadaan yang suasana yang agak gelap. Penganalisa video ataupun video analis perlu memastikan bahawa video yang dianalisa tidak ada pergerakan yang ekstrim. Beberapa frame video mungkin akan diambil mungkin dalam 7 ke 8 frame video yang pun sudah mencukupi. Lalu frame-frame videos ini akan digabungkan menggunakan perisian software ataupun forensik software kami dan boleh mengurangkan lagi kekaburan dan menghasilkan image yang lebih tertera. Jadi kalau kita ni lihat frame averaging ini memang sangat sering kita lihat di kaca TV di movie dan juga banyak lagi drama-drama series penyiasatan. Ya, memang sangat menakjubkan. Tapi ingin saya tahu ini dalam proses menganalisis gambar ini berapa lama ianya mengambil masanya? Mengikut keadaan, Puan. Selalunya untuk menganalisis membuat analisa sahaja mungkin memakan masa
2 ke 3 hari. Ya. Tapi untuk memproses yang lebih lanjut mungkin memakan masa sebulan ataupun 2 lebih bulan. panjang. Lebih Bergantung kepada bahan bukti yang mungkin disertakan ke agensi Tuan juga. Baik foto frame averaging sudah pun diterangkan tadi, di mana lebih kurang 7 gambar itu pun sudah mencukupi untuk membuat penganalisaan dan boleh mengurangkan kekaburan supaya akan dapat menghasilkan imej yang lebih terang ataupun jelas. Dan bagaimana pula seterusnya penerangan untuk teknik yang ketiga ni, photogrammetry. Ya, silakan Tuan. Teknik yang terakhir, contoh yang terakhir adalah photogrammetry. Definisi photogrammetry ini ialah untuk penggunaan fotografi untuk memastikan ukuran antara objek. Dalam konteks ini, objek yang tertera ialah individu yang berhadapanan dengan kamera itu sendiri. Seperti yang tertera, objektif fotogrametri ini adalah untuk mengetahui estimasi ukuran badan individu dalam gambar ini. Jika Puan melihat dan para penonton melihat garisan yang berwarna biru, hijau, jingga dan kuning, itu adalah garisan rujukan aksis yang diperlukan untuk menghasilkan ukuran tepat yang mungkin. Lalu perisian forensik ataupun forensik software kami akan menggunakan garisan rujukan ini untuk membuat pengiraan berdasarkan maklumat yang diberikanlah. Jadi mungkin juga boleh ditanyakan ni, apakah soalan lazim yang selalu ditanya orang ramai mengenai dengan digital forensik ini? Ya. Okay, Puan. Sewaktu kami membuat satu pameran baru-baru ini di Cyber Security Conference 2024 dan pameran-pameran sebelumnya, soalan yang sering kami dapat dari orang awam ataupun dari orang ramai ialah adakah saya boleh menghantar telefon bimbit ataupun komputer ke agensi ke NDFL. Jawapannya tidak, Puan, kerana perkhidmatan ini khusus untuk agensi-agensi undang-undang tertentu saja. Soalan seterusnya, adakah jika ada aktiviti jenayah, bolehkah saya laporkan terus kepada pihak CSB ataupun pihak NDFL? Jawapannya juga tidak, Puan, kerana hal-hal ini hendaklah dilaporkan ke pihak berkuasa seperti agensi-agensi undang-undang, contohnya pihak polis Diraja Brunei ataupun Biro Narkotik ataupun Biro Rasuah dan sebagainya. Soalan yang terakhir sekali yang kami terima ialah kalau akaun media sosial kami digodam ataupun dihack, di manakah saya patut melapor? So jawapan kami, Auda boleh melapor ke salah satu unit kami di Cyber Security Brunei, iaitu BRUCERT. Jadi ada frequent asked question, soalan-soalan lazim yang orang awam selalu tanyakan ke NDFL. Jadi maksudnya di sini apa yang cuba kita ni terangkan dan kongsikan kepada bis kita, sekurang-kurangnya kita ni turut membantu NDFL ataupun apa yang dipanggil sebagai makmal forensik digital kebangsaan, bagaimana mereka menjalankan tugasan mereka, fungsi dan peranan. Namun di sini ia bukan ditawarkan ataupun memberikan perkhidmatan kepada orang awam, tapi hanya berkolaborasi dengan agensi kerajaan seperti badan perundangan dan penguatkuasaan dinyatakan tadi. Jadi sebenarnya seronok untuk kita ni faham di sini, bukan sekati-sekati ni umur. Kalau melihat pun tadi frequent asked question, artinya itu tu hanya bolehkan kami tarus ke kira jabatan ataupun departmen digital forensik. Jawapannya indah. Ada dijawab tadi untuk agensi-agensi yang tertentu saja. Hanya untuk agensi. Jadi mungkin dapat juga dikongsikan ni, kalau mereka tidak dapat terus ke jabatan tersebut, bagaimanakah untuk menghubungi jabatan Tuan? Untuk maklumat lebih lanjut mengenai perkhidmatan yang ditawarkan oleh Cyber Security Brunei ataupun Makmal Kebangsaan Forensik Digital, habis kita bolehlah menghubungi pihak CSB melalui email kepada contact@csb.gov.bn atau hubungi kami di talian hotline 245-8002. Atau bis kita bolehlah melayari laman sesawang rasmi kami ataupun website kami
di www.csb.gov.bn. Baik, seperti yang diterangkan ya, mendapatkan keterangan lanjut mengenai perkhidmatan yang ditawarkan oleh Makmal Kebangsaan Forensik Digital, kita boleh menghubungi pihak Cyber Security Brunei sama ada melalui email contact@csb.gov.bn atau menghubungi di talian 24580002 atau lebih mudah melayari laman sesawang Cyber Security Brunei di www.csb.gov.bn. Jadi jelas diterangkan tadi antara lain perkhidmatan yang ditawarkan oleh National Digital Forensic ni adalah antaranya pengurusan kes, pengurusan kes, forensik komputer, forensik telefon pintar, forensik video. Tapi sekali lagi ditekankan di sini bukan untuk memberikan perkhidmatan kepada orang awam, hanya agensi tertentu sahaja. Dan antara lain kita ni perlu faham juga kewujudan Makmal Digital Forensik Kebangsaan ini ataupun National Digital Forensic Laboratory ini ada di dalam Brunei Cyber Security Brunei itu sendiri ya. Jadi itulah ya sedikit sebanyak informasi yang kami bawakan. Ada diterangkan juga tadi mengenai dengan teknik-teknik ketika diorang memproses video, ada tiga teknik yang sebenarnya banyak lagi puan, tapi yang dapat ditunjukkan hanya tiga. Hanya tiga. Perspective correction, photogrammetry dan juga frame averaging. Baik, kalau kami cakap dengan pengalaman ini mesti banyak ni tuan. Apatah lagi kalau kita ni lihat dari konteks negara Brunei Darussalam sendiri. Mungkin dapat dikongsikan sedikit apakah program ataupun teknik yang sering digunakan? Yang sering kami lakukan ialah as mentioned, frame averaging dan juga denoise teknik, maksudnya untuk mengurangkan lagi noise yang ada dalam gambar dan mungkin single framing. That's one of the techniques that kami pakailah, yang selalu dipakai. Yang sebenarnya lazim digunakan dalam membedah ataupun menganalisis satu-satu video yang dijadikan sebagai bukti dalam kasus kes kes pengurusan kes mahkamah seluruhnya tu. Baik, apapun terima kasih kami ucapkan puan di memenuhi ruangan Cyber Security Brunei pengenalan digital video forensik bersama dengan penganalisis forensik digital Abdul Kadir bin Zaidi. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.